Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya kasihi dan saya hormati, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di Masjid Maulid ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan jamaah solat subuh dengan harapan insya-Allah amal kita termasuk amalan yang mutaqabbalah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan syafaat umat baginda lah kita berharap di akhirat kelak. InsyaAllah kita sambung pengajian kita kitab Tuhfatul Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari, di mana kita pada hari ini berada pada muka surat 86. Kita ulang balik nombor 17 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Nombor 17, menyembunyikan diri daripada jadi saksi dengan tiada uzur, padahal ia tahu akan yang disaksikan dan ia patut jadi saksi. Jadi saya tak tahu keadaan di Malaysia, tapi kalau di negara Arab, terutamanya Maghribi, Mesir, ni memang orang Arab ni kalau boleh tak nak jadi saksi. Sebab bagi mereka menjadi saksi itu suatu beban. Jadi kalau ada orang rompak rumah depan, nampak macam mana pun dia kata dia tak nampak. Ini fakta. Sebab katanya kalau dia jadi saksi, dia kena naik turun mahkamah lah dengan macam-macam. Akhirnya pencurian, perompakan dan kejahatan semakin banyak. Kerana apa? Pencuri tahu orang takkan naik ke depan menjadi saksi. Ini contoh dia. Kami pernah di Maghribi, ada rumah akhwat, masa belajar perempuan, kena rompak depan rumah. Laptop dia kena ambil, handbag dia kena ambil, dia punya handphone kena ambil, neighbor tengok dekat tingkap je. Report polis tanya tak nampak. Kita kata dia orang nampak, dia kata dia tak nampak. Macam mana? So polis tak boleh nak ambil keterangan. Ni contoh dia. So akhirnya kejahatan ataupun jenayah tak boleh dihilangkan. Kalau memang kerana birokrasi orang yang menjadi saksi akan jadi susah, kewajipan kerajaan dan sistem mahkamah perlu cuba cari jalan supaya keadilan dapat disampaikan kepada semua rakyat dengan cara yang mudah. Entah macam mana pun cara dia. Jangan dipersusah, benda yang boleh senang disusahkan. Dulu kita masuk urusan mahkamah ni senang. Satu hari selesai, masuk dekat masjid, tap dengan hakim selesai. Sekarang ni dah tambah susah. Ialah untuk menjaga keadilan sesama, betul. Tapi saya bagi contoh negara Maghribi, contoh dia menyebabkan kesusahan sistem mahkamah itu, menyebabkan orang tak nak jadi saksi. Jadi ini perlu diperhatikan. Saya tak tahulah kat Malaysia situasi dia macam mana. Okey, yang ke-18 adalah berbuka puasa Ramadan dengan tiada keuzuran. Jadi budak-budak nakal ni biasalah. Nakal ni kadang-kadang bulan puasa bukan tak boleh puasa, boleh. Tapi saja-saja nak makan, buka puasa pagi. Ini tak boleh lah, ini termasuk dosa besar tuan-tuan dan puan. Jadi kena puasa. Kalau ada uzur dah puasa ustaz, terlupa sahur. Contoh dia lah, dia tak sahur. Bangun dah subuh. Pukul 2 dia dah lembik dah, tak kuat dah. Nak macam mana? Tak apalah. Uzur kan. Nama dia uzur. Kalau uzur tak ada masalah.
Ini jadi adalah termasuk dosa besar berbuka puasa Ramadan dengan ketiadaan atau dengan tiada keuzuran. Yang ke-19 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bersumpah pada mengambil harta orang dengan dusta, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala mali imri'in muslimin bi ghairi haqqihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah atas harta seorang muslim dengan tiada sebenarnya, nescaya dia bertemu Allah Ta'ala di dalam akhirat padahal dia murka atasnya. Masuk bersumpah itu macam mana? Jadi dalam peradilan misalan dia, al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala mudda'a alaih. Ini kaedah dia. Al-bayyinatu, pembuktian daripada orang yang mendakwa, dan sumpah dari orang yang didakwa. Contoh dia lah, saya ada harta. Lepas tu datang fulan ni, dia kata kat mahkamah, harta itu milik saya. Ini bukti dia. Contoh dia, ini bukti transaction. Saya dah tengah pegang harta, saya didakwa harta tersebut milik dia, maka saya boleh melawan tanpa bukti, tapi melawan dengan sumpah. Kita kata dengan sumpah. Wallahi ini harta saya tak tahu dari mana. Contoh dia, bukti pembelian yang dia bawa tu saya tak tahu. Contoh dia, saya tak merasa tu tanda tangan saya, walaupun mungkin nampak macam tanda tangan saya. Saya bersumpah wallahi saya tak tahu. Misalan dia. Tapi hakikatnya saya tahu itu harta saya. Itu harta dia, bukan harta saya. Contoh dia, faham? Ini harta dia. Dia memang dah beli, saya tak serahkan kat dia. Tapi saya pergi sumpah, kata ini harta saya. Saya didakwa, hak saya untuk bersumpah. Bila bersumpah habislah, melainkan datang bainah yang lebih kuat. Ini contohnya. Maka akhirnya harta tersebut kekal milik saya kerana pembuktiannya dianggap tidak legit kerana saya tidak mengaku itu adalah tanda tangan saya dan lain-lain. Misalnya dia. Maka dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, yang bersumpah ini, bukan saya lah, contoh dia, contoh orang tersebut, ini termasuk dosa besar. Ini sumpah palsu kita panggil. Contoh sumpah palsu lagi adalah seseorang apabila dia kata tanah ini, contoh dia ini adalah masjid, masjid. Lalu dia kata, sumpah wallahi masjid ini tidak milik, bukan bapak saya tidak wakafkan, tapi dia tahu wallahi ini adalah tanah saya. Misalnya dia, ayah saya tak wakafkan, dia tak sebut pun tanah wakaf. Orang masjid ingat dia wakaf pergi bina masjid. Misalnya dia, ini ikrar kita panggil. Maka dalam hal ini adalah sumpah palsu. Walaupun tak laku. Sebab apa? Sebab dia yang mendakwa, kenapa dia sumpah? Jadi dalam hukum hakam kena faham, bukan berarti orang mendakwa dia yang sumpah. Itu basic law, basic orang yang belajar law, al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala mudda'alih. Kalau ada Dr. Ghazali ni dia mesti tahu. Dia pakai law icon. Kalau belajar law, semua pembuktian mesti didatangkan dengan bukti. Orang pendakwa mesti datang dengan bukti. Yang didakwa, cuma yang didakwa ni ada hak sumpah. Ini untuk menolak, mukul kita panggil, menolak sumpah tersebut. Ini. Okey, lalu hadir wal hadir hafizahullah, lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah yakni al-Harisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah faqala lahu rajulun wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah qala wa in qadiban min arakin, yaitu dari Umamah yakni Al-Haris bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil hak orang Islam dengan sumpahnya, itu tadi yang dusta, maka senya diwajibkan Allah Ta'ala baginya neraka dan diharamkan Allah Ta'ala atasnya syurga. Jadi kita jangan main-main dengan sumpah, teman. Jadi di zaman ini memang dah difosinkan, dah di apa bahasa Inggeris, fosin, dah
dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ni, ucapan ni dah tak ada harganya. Orang dulu bila cakap ni, ucapan dia sumpah ini sangat berat. Dipegang betul-betul. Tak boleh nak tipu. Nak tipu tu, yalah kalau orang yang menipu tu menipulah. Tapi kalau sumpah ni dah bab lain dah. Condemnation tu kuat. Hari ini orang tak takut masuk mahkamah sumpah ni, tak takut. Kenapa? Ini urusan dunia. Dia orang dah tak tengok akhirat. Padahal Allah SWT janji kejam dia ni yang jelas ni. Neraka, janji ancaman dia. Janji ancaman dia neraka, dan diharamkan Allah Ta'ala syurga. Maksud dia Allah Ta'ala mengharamkan dia untuk mendapat syurga. Jadi jangan main-main dengan bab sumpah ni. Ini kita kena hati-hati kita sebagai umat Islam. Tapi manusia ni zaman sekarang ni, ada yang menghalalkan kerana kehidupan dah susah. Maka merasa nak tipu, nak ambil harta orang lain tu dah tak takut dah. So apa, demi kerasa ini nak demi kekayaan, demi misalnya. Jadi kita kena hati-hati. Maka sembah seorang sahabat walaupun dia sesuatu yang sedikit sekalipun, ya Rasulullah. Maka sabdanya, walaupun ia ranting kayu arak sekalipun. Arak tu ni apa? Sugi. Kayu sugi tu lah, ranting tu kayu sugi, walaupun sekecil kayu sugi. Yang ke-20, memutuskan keluarga daripada apa yang sudah beradat pada perbuatan kebajikan dan berkasih-kasihan. Ini qat'us silaturrahim. Qat'us silaturrahim ini termasuk dosa besar. Jadi kita ni sesama Islam, sesama Islam ni dah keluarga tu satu. Okeylah, tu bukan keluarga direct Ustaz. Kita tak kenal pun siapa dia. Contoh dia kalau tak kenal tu, tak nak cerita lah kan. Contoh dia okey fine. Tapi keluarga, sama ada keluarga dengan jalan darah atau keluarga dengan jalan kahwin, perkahwinan dan lain-lain, saharah. Jadi tidak boleh putus silaturahim. Ini dosa besar. Padahal sudah beradat, sudah menjadi kebiasaan mereka saling membantu. Hanya sebab gaduh, cerai-berai langsung dah tak nak. Tak ada communication langsung, tak boleh. Dia tak macam tu, tak boleh. Sudah beradat pada perbuatan kebajikan dan berkasih-kasihan, at least kena ada hubungan silaturahim dengan siapapun. Okey. Yang ke-21, khianat pada menyukat atau pada menimbang atau pada membilang sesuatu dengan mengurangi atau melebihi. Ini berkhianat. Maksud dia apa? Ini biasa kalau nak timbang barang, timbangan dia kalau dulu beras tu dalam dia tu dia letak air sikit supaya berat. Contoh dia macam tu, beras tu dalam dia tu basah sikit bagi berat. Zaman sekarang alat timbang tu dia boleh tipu dah ni. Kan? Boleh tipu untuk tukar scale dia tersebut. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Ini termasuk dosa besar. Tak boleh melebihi, biar sikit tapi bayar mahal. Ini bahaya. Inilah termasuk benda-benda yang lain. Termasuklah sijil COVID dan lain-lain, ini termasuk dosa besar. Lalu terusnya meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur. Maksud dia apa? Meninggalkan sembahyang fardu, tinggal solat. Ini penyakit hari ini. Sedih tengok orang Melayu ni, orang Malaysia ni, orang Islam Malaysia lah. Ini yang sebab itu kerajaan buat kempen bulan solat dah sampai. Yelah nak kempen pada bulan solat, betul-betul. Tapi sepatutnya solat ni setiap hari. Setiap hari 5 kali waktu. Jadi kita ni tahu berapa banyak orang muda kita terutamanya tak solat, tak menjaga syariat. Ini masalahnya. Tak tahulah apa terjadi. Sekular ni macam mana. Kita tinggal solat, tak merasa solat tu penting.
tak merasa solat itu adalah kewajipan. Dan ini tidak boleh disalahkan sekolah. Sebab sekolah hanya dari pagi sampai siang dah balik, atau sampai petang, tergantung sekolah. Walaupun mungkin ada solat zuhur, asar berjamaah sekalipun, itu belum menjamin, tuan-tuan. Sebab ada budak yang memang kat rumah tak pernah solat. Kenapa tak pernah solat? Mak bapak dia pun tak pernah solat. Mak bapak datang solat, anak pun tak solat. Apa yang terjadi? Bimbingan agama kurang. Bila bimbingan agama kurang, maksiat muncul. Akhirnya habis dengan kemaksiatan. Dan ini nyata. Sebab itu kalau orang tanya saya, nak cari suami yang soleh, misalnya dia perempuan tanya kan, cari suami yang soleh macam mana? Solat lah. Begitu juga. Laki nak cari perempuan, pasangan dia cari perempuan yang jaga solat. Kalau dia istiqamah jaga solat dia akan jaga segala tanggungjawab dia sebagai seorang muslim. Betul ke tidak? Suami memang rajin solat, mengambil berat tentang solat. Berarti dia ada tanggungjawab dengan Allah SWT yang dia tak nampak tapi dia imani, dia patuh. Seumpama dia berkahwin, dia tahu dia ada tanggungjawab isteri dan anak-anaknya yang dia nampak dan dia kasihi. Dia perlu untuk tanggungjawab ke tidak? Dia perlu tanggungjawab. Tapi kalau dia kahwin dengan lelaki yang kerja dia tak solat, misalnya, atau mengambil ringan terhadap solat, kemungkinan besar tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak dia pun dia neglect. Maka kita dengarlah dekat mahkamah. Saya dulu di Indonesia memang belajar Islamic law, belajar al-ahwal al-syakhsiyah, family law. Perkahwinan memang kita pergi suluh di mahkamah dan lain-lain. Banyak lelaki bila dah bulan pertama kahwin tu biasalah nafkah semua tak ada masalah, dia kerja cari duit dengan susah payah. Tapi bila dia dah rugi atau dia rasa macam dia hidup dah tak lama ni, lebih baik dia habiskan harta dia dengan cara yang dia nak ke apa, berfoya-foya dan lain-lain, dia dah tinggalkan anak isteri dia atau bahkan keluarga dia dan lain-lain. Nauzubillah min zalik. Lebih parah lagi kalau ada suami misalnya kena sihir ke apa, pergi lari ke perempuan lain, nabilah isteri dia dan anak dia kena tinggalkan. Ini macam mana? Tanggungjawab dia tinggal. Jadi kunci kebahagiaan keluarga tersebut berada pada solat. Solat tu kena jaga dari kecil. Anak-anak kita kena latih dengan solat antara perempuan. Ini penting solat tersebut. Jadi cara nak pilih solat. Jadi saya selalu beritahu kalau anak murid saya yang perempuan, saya di Indonesia mengajar pondok puteri. So saya kata kalau cara nak pilih isteri, suami simple. Cuba dalam telefon tu kalau gayut tu bagi sampai waktu solat. Jadi kau tengah hack tu dia telefon lama-lama sampai waktu solat habis, tengok dia jaga solat tak. Kalau dia jaga solat, itu tanda dia okey, dia orang yang solat. Kalau tak, tinggalkan saja. Cari lelaki lain daripada gaya nanti lebih susah tu. Solat kena jaga solat insya-Allah. Okey, meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur. Kalau uzur lainlah uzur. Ada uzur tu benda lain. Mendahulukan sembahyang fardu atau mutakhirkannya daripada waktunya dengan tiada uzur. Solat belum masuk waktu sengaja solat, lalu anggap dah sah solat. Mana boleh? Berlainlah jamak takdim tu lainlah itu memang uzur syar'i. Tapi kalau jamak takhir ataupun lengah-lengah solat, habis waktu baru nak solat, ini dosa. Melainkan kita tidur, bangun-bangun dah duha. Contoh dia dah syuruk. Ini penyakit orang muda lah kan. Itu ya uzur kan, termasuk rufi al-qalam min thalathin. Diangkatnya beban hukum daripada 3. Salah satu dia naimun, orang yang tidur hatta yastayqadha, sehingga dia bangun. Tapi kalau dijadikan adat macam mana ustaz? Ada satu kitab saya tak ingat, Syar'inar tu Tuja kalau tak salah. Dia ada satu kes
di mana orang yang memang hakikatnya dia tidur, dia bangun lambat, nak buat macam mana? Kan? Dia tidur, lepas tu dia dah terbangun lambat, dia tetap dalam wudu. Tapi sebaiknya dia kena latihlah diri dia tidur awal untuk bangun solat subuh dan lain-lain. Tapi ustaz dah tidur pukul 10 awal dah tu. Bangun tetap pukul 9, tak boleh nak buat macam mana? Suruh orang jaga baru boleh bangun dah. Tapi kalau tidur sendiri biarlah. Dah nak buat macam mana usul kan? Bayangkanlah manusia ni macam-macam. Kita tak boleh ingat tengok diri kita, orang semua sama dengan kita kan, tak boleh kan juga. Tapi kalau dia dah solat tu, alhamdulillah lah, dia nak solat tu dah banyak bersyukurnya. Lalu seterusnya, memalukan orang Islam dengan tiada sebenarnya. Jadi apa yang dipanggil dengan, ada satu apa tu dia panggil prank ni. Ni prank, buat malu, prodigi dan lain-lain ni, hati-hatilah. Kita kadang bergurau, tapi bergurau ni kadang lebih over limit. Ni kita kena hati-hati tuan-tuan. Jangan sampai maruah orang jatuh. Kita ingat bergurau, tapi maruah orang jatuh kita tak tahu. Kadang pelawak-pelawak tu kadang ingat bergurau, tapi maruah dia jatuh, maruah kawan dia jatuh. Hati-hati. Ini kita kena hati-hati. Masalah maruah ni kita kena faham. Maruah ini adalah bagaimana seseorang merasa dia dihormati, merasa dia dihargai. Bila maruah dia dicoreng, maka macam-macam boleh terjadi. Kalau dia tak kuat, dia bunuh diri. Kalau dia kuat mental, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak kuat mental, dia boleh bunuh diri atau dia buat benda yang tak baik dan lain-lain. Sebab itu dia adalah dosa besar. Tak boleh nak prank-prank. Okey. Yang ke-25, menyumpah segala sahabat Nabi kita Muhammad SAW atau menyumpah yang lain daripada sahabat, maka iaitu dosa kecil. Menyumpah segala sahabat, memfasidkannya, menganggap, mencacikannya, ini kalau para sahabat ini dosa besar. Kalau kita sambung dengan Islam, dosa kecil, tapi tak bolehlah buat juga. Ini kena hati-hati. Hari ini macam tu lah. Demi ahli sunnah dah. Lepas tu fasidkan Sayyidina Muawiyah, tak boleh. Saya baru baca ada satu buku ditulis oleh murid salah seorang guru saya sendiri. Saya ada guru yang saya hormati di Mesir, dan saya mengambil ilmu dia. Tapi dia ada murid dia yang lain pergi tulis risalah. Dalam risalah tersebut seolah-olah menyindir para sahabat Rasulullah SAW. Menyindir, maksud dia ialah ini macam inilah, banyaklah bagi alasan dia. Ini saya kata saya tolaklah. Tak kisahlah kawan tak kawan. Dalam bab fasid ni bukan tugas kita, tuan-tuan. Serahkan pada Allah pun susah. Kenapa nak fasidkan juga Muawiyah? Muawiyah ni fasid ni macam mana tu? Ini tuan-tuan hadirin wal hadirat fillah. Jadi ahli sunnah wal jamaah jelas dalam kitab Jawharut Tauhid. Kalau kata Jawharut Tauhid orang Arab tu dah tak boleh pakai Jawharut Tauhid tu, guru dia je misalnya dia. Ini Syekh Wan Daud Al-Fatani. Dia ada sebut tentang musyajarah, pergaduhan antara para sahabat. Jadi Muawiyah gaduh dengan Ali. Perang, nama dia perang Siffin. Sahabat saling membunuh. Perang. Saling membunuh. Lepas tu, bagaimana sikap kita menghadapi peperangan ini? Ini menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, menurut Syekh Wan Daud Al-Fatani dan lain-lain. Pertama, ini adalah ijtihad. Ijtihad Muawiyah radhiyallahu anhu, ijtihad Ali karamallahu wajhah. Ali jelas diangkat menjadi khalifah setelah kewafatan Uthman bin Affan. Uthman dibunuh, tak tahu siapa pembunuh dia. Demonstrasi contoh dia, tiba-tiba meninggal. Siapa tusuk tak tahu.
Ali tak tahu, dia tak ada Islam. Dia tak tahu siapa. Macam mana nak tuntut? Takkan nak tuntut semua hukum mati? Mana boleh? Contoh dia. So, jadi Muawiyah tak puas hati. Maka dia memerangi Ali. Kerana apa? Dia minta hak darah tersebut. Kita panggil sahibud darah. Kan darah dengan darah, mata dengan mata, tangan dengan tangan, telinga dengan telinga, kan? So apa nak jadi? Uthman keluarga Ahlul Bait maksudnya keluarga daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Walaupun Muawiyah ni anak Abi Sufyan. Abi Sufyan masuk Islam kan? Ketika Fathul Mekah masuk Islam. Muawiyah ni ada yang meriwayatkan sebelum Fathul Mekah dia dah nak masuk Islam. Ada riwayatnya. Okay. So berarti dia sahabat. Dia kutabil wahyi, dia termasuk ahli penulis wahyu. Berarti dia ijtihad merasa Ali bertanggungjawab. Ali berijtihad bahawa dia berada pada khilafah, dia yang pemimpin. Betul? Lalu secara hukum kita tahu Ali berada pada jalan kebenaran. Muawiyah salah, kita tahu. Tapi kesalahan dia akibat daripada ijtihad. Sahabat tu ijtihad. Ada hadis, man ijtahada fa asaba falahu ajran. Man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa berijtihad dan dia betul, dia dapat 2 pahala. Barang siapa yang berijtihad dan dia salah, dia dapat 1 pahala. Maka kita kata, iaitu ijtihad Ali betul, ijtihad Muawiyah salah. Tapi kerana 1 pahala yang Muawiyah dapat, apakah berhak bagi kita untuk memfasihkan dia? Nak kata dia dosa besar lah, nak kata dia pendosa lah, nak kata dia pendusta lah, nak kata dia macam-macam lah, gila harta lah, gila apa. Siapa yang ada hak nak cakap macam tu? Mana yang tak tahu hati dia kata apa? Hari ini, yang depan ni pun kita tak tahu kan? Hidup sama kita pun kita tak tahu. Ada boleh zaman dulu ke jumpa pun tak boleh nak fasihkan dia. Kalau ustaz ada ulama yang kurang senang dengan Muawiyah, contoh dia Imam An-Nasai katanya, wallahu, kalau baca ada hadis yang rawi dia ada Muawiyah, dia tak nak baca katanya, wallahu, saya tak tahu betul ke tidak. Itu bukti ustaz. Contoh, satu itu manusia, mungkin dia keturunan Ali. Jadi orang keturunan ni, tok nenek perang ni, sakit hati tu adalah. Tapi dia tak kafirkan, dia tak apa, dia diam je lah kan. Dia tak suka je lah. Itu nak buat macam mana? Manusia hati orang. Kita ni yang bukan ulama ni nak ikut lah tu. Nak ikut perjuangkan. Dan lebih teruk lagi, mewajibkan orang untuk membenci Muawiyah, memfasihkan Muawiyah, mengkafirkan Muawiyah. Na'udzubillah. Siapa yang menyebut Muawiyah radhiyallahu anhu, dia marah. Okey, itu satu hal. Tapi siapa yang mengatakan itu ijtihad, ditahzir, mengarang kitab At-Tahzir Al-Wajib, takwal perkara-perkara wajib ditahzir, termasuk wa mimma yajibu at-tahziru minhu, termasuk perkara yang wajib untuk ditahziri adalah orang yang mengatakan antara Ali dengan Muawiyah ini adalah ijtihad. Dia tahzir. Termasuk ditahzir tu ulama-ulama ahli sunnah berdiri. Bukan sikit kan? Imam Ahmad As-Sirhindi, Al-Imam Al-Laqani, Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri. Syekh ulama-ulama Melayu. Jangan cakap ulama Melayu membela dia. Konon ulama Melayu berbeza dengan dia. Waktu hari ni datang canang kata, ulama Melayu bersama saya memang dulu ini ngaji, Wan Daud Fatani ngaji ini ngaji itu. Tapi ijtihad ulama Melayu tak nak pakai. Bahkan memfasihkan orang, atau mentahzir orang yang mengatakan perbezaan ini adalah ijtihad. Ini adalah ghulu. Dan saya kata inilah ghulu yang sebenar. Lepas tu masuk kat Selangor ni,
boleh pula nak promote guru mengaku ahli sunnah wal jamaah hakiki. Ini masalah paling besar. Padahal ahli sunnah wal jamaah, Muawiyah itu sahabat, kita tutup mulut. Kita tutup mulut. Jangan memfasihkan dia, jangan dosa besar. Mana kau tahu tu dosa besar jatuh kepada dia. Ada hadis kan? Hadis tu, tunggu dulu, hadis tu ada takwilan dia ke tidak? Ayat Quran takwil, hadis tak boleh takwil. Mana? Ada takwilan dia. Dan bukan saya yang takwil. Ibnu Hajar Al-Haytami takwil. Banyak ulama lain takwil. Ini kita kena hati-hati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh menyumpah segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyumpah yang lain daripada sahabat, maka iaitu dosa kecil. Mengambil rasuah pada hukum hadir wal hadir habibullah. Kita Malaysia ni dilanda musibah besar dengan rasuah. Dah jatuh lagi ranking kita. Ini sebab terlalu banyak lagi rasuah. Jadi selagi negara ini tidak berubah melawan rasuah betul-betul, selagi itulah negara ini akan dalam keadaan kerugian dan kesusahan. Itu pasti. Akan semakin lama ketirisan, semakin lama negara semakin miskin. Saya bagi contoh Indonesia. Indonesia 30 tahun lebih corruption teruk. Dipanggil Orde Baru. Lama tu tuan-tuan. Saya hidup di semua zaman sampai terakhir SBY lah, Susilo Bambang Yudhoyono terakhir. Dan saya sempat merasakan zaman pemerintahan dia termasuk one of the best. Tapi saya merasa antara semua, dari mula Soeharto ni kan sampai habis, macam mana mereka reform tahun 1998 mewujudkan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK tu, yang mana pada waktu itu Presiden pun tak boleh sentuh KPK. Kekuatan dia sampai macam tu. Presiden pun tak boleh sentuh. Tanggungjawab dia hanya kepada Parlimen. Dia panggil Dewan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Jadi pada waktu itu bagaimana mereka tangkap ni semua berubah total. Dari mula birokrasi disusahkan supaya orang rasuah, supaya jadi mudah untuk rasuah. Birokrasi dipersulit bahasa. Dipersulit untuk biar orang rasuah. Dia rubah sistem tu dimudahkan supaya dah tak ada rasuah. Macam manalah, terserah cara dia macam mana. Dia buatlah semampunya. Dari mula Presiden Habibie dirubah sikit. Tapi corruption di mana-mana semua kena satu-satu. Tak kisahlah besan Presiden pun kena. Besan SBY itu kena. Besan dia tuan-tuan. Kena. Ini baru betul. Tak boleh disentuh. Tak boleh KPK tak boleh sentuh. Wallahualam lah, hari ini saya dah lama tinggal di Indonesia. Katanya dah reverse balik. Wallahualam saya tak tahu. Tapi zaman saya menyaksikan bagaimana rasuah diberantas, diusahalah untuk membantras rasuah sampai tuntas. Walaupun masih ada sisa-sisa. Tapi negara kita kalau selagi tidak keluar daripada rasuah ni, tak tahulah. Sebab kami generation muda ni hidup luar negara lama, so kita melihat yang lain. Kita yang balik dari UK, balik dari macam-macam negara, kita semua nampak lain. Kita nak lain. Kita tak suka negara yang rosak, penuh dengan bribing dan lain-lain. Kita tak nak. Kita nak bersih. Ini tuan-tuan dan puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nombor 27, diasah. Diasah ini adalah perbuatan dayus. Di Malaysia ni selalu sebut dayus tu. Ni suami lah. Suami. Artinya tiada menegahkan lelaki yang helat asing daripada masuk pada tempat isterinya yang dah atau gundiknya atau mahramnya. Perbuatan dayus. Dayus tu apa Ustaz? Ada banyak yang dah tak reti guna perkataan dayus. Dayus ini adalah memberi peluang kepada isteri untuk berbuat maksiat. Itu nama dia dayus. Lelaki yang, jadi kalau ada lelaki lain tidur dengan isteri dia, dia diam. Dia contoh dia kan.
Itu dia biarkan je. Zaman dulu ada gundik dia lah, ada dia punya hamba sahaya. Zaman sekarang dia membiarkan maksiat kepada isterinya. Itu dayus. Lelaki kena berani menunjukkan bahawa saya ini seorang suami. Kan, menjaga ini isteri saya, hak saya. Itu contoh dia. Dan kalau memang berlaku curang, dia kena tegakkan. Perlakuan curang ini, selingkuh, affair ni adalah penyakit yang paling bahaya di dalam institusi keluarga. Kalau lelaki boleh pula ustaz, macam ada suami. Kalau poligami sah tak apa, tapi minta izin. Tapi kalau belakang-belakang, penakutlah juga. Tak boleh. Jadi sebaiknya kita kena faham bahawa bahayanya perbuatan dayus bagi lelaki. Lelaki kena jaga isteri dia. Pastikan jaga dengan baik. Jangan sampai isteri dia dah tidak merasa mesra lagi, tidak rasa sayang lagi dengan suami dia. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Jangan menganiaya dua-dua belah pasangan. Dua-dua belah pasangan jangan saling menganiaya. 28 qayadah. Qayadah artinya menghimpunkan antara golongan lelaki dan perempuan dengan perhimpunan yang diharamkan walaupun perempuan itu bukan ahlinya sekalipun. Iaitu apa? Ini dipanggil dengan al-ikhtilat. Al-ikhtilat bainar rijal wan nisa. Contoh dia apa? Kita bawa kumpulkan lelaki perempuan dalam bilik misalnya, atau beramai-ramai dan lain-lain. Konsert. Hari ini konsert, Masya Allah. Masih laku. Walaupun open konsert, kalau dipisahkan lelaki perempuan tak apalah. Jadi kalau lelaki perempuan jadi satu, lompat-lompat, datang Korea kan, Gangnam Style, lepas tu semua ada yang macam nak pingsan dah, kena angkat dan lain. Na'udzubillah. Boleh pula macam tu. Dalam ibadah tak ada pula macam tu. Jadi kita kena jagalah negara ini, jaga masyarakat kita, jaga. InsyaAllah kalau saya tak tahulah gombak ni macam mana, pengudu lagi tahulah. Itu tanggungjawab dia, bukan tanggungjawab saya. Kami ni hanya boleh ni je. Tangan tak boleh, apa tak boleh. Report suruh dia. Tapi kalau di metropolitan tu lebih teruk lah. Masa ini dah metropolitan, tapi kalau di daerah belah sana, ni lagi teruk lagi. Dengan kehidupan yang terlalu hedoism di daerah-daerah yang lebih elit ini. Ini yang perlu disampaikan. Jadi jangan kerana adanya harta, adanya kekayaan menyebabkan kita membiarkan maksiat berleluasa. Sebab itu dulu Daulah Uthmaniyah ni Syekhul Islam memiliki kekuasaan hampir sama dengan khalifah. Sampai khalifah nak naik, kalau tak dapat blessing dari Syekhul Islam tu dia tak naik. Supaya nak pastikan agama ini yang dijaga, bukan harta itu digunakan untuk kepentingan hedoism misalnya. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena jaga perkara ini. InsyaAllah dah 7.36, maka kita ittifakkan pengajian ini sampai hari ini 29. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.